Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk sesi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah pun sampai kepada penghujung ataupun iaitu bab penutup kitab Bidayatul Hidayah. Jadi insya-Allah kita akan bersambung dan kita akan kongsikan beberapa perkara yang mungkin kita boleh mengambil faedah daripadanya insya-Allah taala. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, berkata Imam Al-Ghazali dalam penutup ini, apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda, iaitu orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Maka cubalah engkau mengamalkannya. Jadi telah pun kita bincangkan daripada awal, waktu masih lagi dekat masjid lagi, sampailah kita adakan sesi online ini. Kita dah ceritakan kebanyakan mengenai perkara-perkara yang telah dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan kesemuanya kalau kita lihat semua perkara-perkara yang penting, tapi dalam masa yang sama kita nampak kadang remeh di mata kasar kita. Contoh seperti mana yang kita telah bincangkan, adab-adab masuk tandas, adab bangun tidur, adab nak masuk tidur kan. Jadi adab pergi masjid, adab kita berwudu, adab kita bergaul dengan orang dan sebagainya. Semua perkara-perkara yang orang kata applicable secara harian kita, secara yang kita selalu lakukan lah. Jadi benda-benda ni kadang-kadang biasa kalau orang dah buat, dia akan terlepas pandang, dia tak perasan. Ada orang pun tak kisah dia keluar rumah kaki apa, masuk rumah kaki apa kan, dia makan tangan sebelah mana kan, dan dia minum macam mana. Semua kadang kita tak perasan sebab kita dah lakukan secara hari-hari. Tapi kalau kita lihat daripada suatu sudut yang lain, sampaikan ajaran Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mempraktikkan ataupun sangat-sangat memberatkan tentang adab-adab. Dan Imam Al-Ghazali menceritakan adab-adab tersebut. Barulah kita tahu, oh rupanya kalau kita nak keluar rumah, kita keluar dengan kaki kiri. Lepas tu ada nak kena baca doa. Sama juga macam kalau kita nak masuk rumah, masuk kaki kanan kan. Dan ada baca doanya. Kecuali kalau kita nak pergi tanah haram, baru kita digalakkan untuk keluar rumah dengan kaki kanan. Kemudian kita makan tangan kanan dan ada doa-doanya. Nak masuk tidur ada doa-doanya kan. Jadi maknanya semuanya tersusun cantik. Dan kalau kita lihat begitu disiplin orang-orang Islam. Jadi apa yang kita antaranya yang kita boleh pelajari di sini adalah tentang bab ilmu tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali kata di sini, wahai anak muda yang iaitu orang yang baru belajar ilmu tasawuf, kitab ini adalah merupakan kitab yang mudah untuk kita nak amalkan. Dia kata start from here dulu. Kita mulakan daripada sini dulu. Kita jangan cerita perkara yang besar-besar. Kita jangan cerita tentang perkara yang tentang ghaibiyat, iaitu perkara-perkara yang ghaib. Kadang kita biasa kan dengar orang cerita pasal benda yang level tinggi cerita tentang apa, perkara-perkara yang gaib yang kita susah nak faham. Tapi kita tengok asasnya secara fundamental ataupun secara basicnya, adakah orang ini melakukan atau melaksanakan amalan tersebut. Contoh seperti kita pernah dengar, kalau misalan orang cerita tentang perkara yang tinggi-tinggi, tapi waktu dia tengah cerita tu, dia belum tunaikan solat contohnya. Jadi benda tu kontradik lah. Dia tak boleh macam gitu. Secara asas maknanya solat 5 waktu tu macam mana pun nak kena jaga. Solat 5 waktu bukan saja itu. Kalau dapat jamaah, kalau dapat awal waktu lagi afdal.
Tapi kalau misalan dia punya solat pun orang kata apa, kadang lambat kan, kadang cepat, kadang jemaah, kadang tidak. Tapi bila dia cerita bab tinggi-tinggi tu, macam seolah-olah dia faham itu satu perkara ataupun satu situasi yang kita nak kena ambil berat dan juga kita nak kena hati-hatilah. Jangan sampai kita terjerat, na'uzubillah min zalik, ke dalam kancah tersebut. Sebab syaitan ini, kan kita pernah cerita salah satu bab daripada kitab Bidayatul Hidayah, syaitan ini dia akan menipu orang-orang yang sebenarnya cenderung kepada kebaikan. Makin dia cenderung kepada kebaikan, makin di situ yang banyak dia akan menipu. Jadi dia akan tipu dengan rasa dah cukup. Contohnya, bila dia rasa pergi masjid, dia dalam keadaan pergi masjid ni, dia rasa yang orang tak pergi masjid tu tak baik. Dalam keadaan dia tengah solat jamaah ni, dia rasa yang orang solat sendirian tu tak baik. Dalam dia nak solat awal waktu ni, dia tengok orang yang nak pergi belum nak semayang ni tak baik. Itu penipuan yang dilakukan oleh syaitan kepada orang-orang yang mengejar kepada kebaikan. Makin dekat, makin cuba kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin di situ akan ditipu dan digoda oleh syaitan. Maka itu juga diajar oleh Imam Al-Ghazali supaya kita aware, supaya kita sedar bahawasanya kita sentiasa nak kena ada jihad dengan hawa nafsu kita, nak kena ada jihad dengan hasutan-hasutan syaitan. Kita boleh tahu daripada sudut gerakan niat kita, gerakan hati kita. Alhamdulillah, kita sekarang nampak banyak orang atau ramai orang yang mula dah mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah, sekarang kelas-kelas agama pun banyak, Alhamdulillah. Online baik, kita datang kelas pun baik kan. Jadi kalau kita tengok online, buka contoh Facebook dan Instagram ataupun mana-mana wadah pun yang online, kita tengok banyak classes, banyak orang kata ceramah, tazkirah dan sebagainya yang disiapkan oleh macam-macam badan ataupun masjid. Dalam kita nak tuntut ilmu ni, Alhamdulillah, Allah SWT dah berikan kita gerakan hati, dah cukup bagus dah. Kita syukur dengan Allah SWT. Dalam proses pembelajaran kita, kita nak kena sentiasa align, nak kena sentiasa betulkan niat kita yang kita belajar ni lillahi ta'ala. Yang kita belajar ni semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kita nak pandai berdebat, bukan sebab kita nak menjatuhkan orang lain, bukan sebab kita rasa kita nak pandai dan sebagainya, tidak. Tapi sebenarnya kita belajar ni lillahi ta'ala, maknanya kita belajar kerana menuntut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat kejahilan daripada diri kita, supaya kita sedar apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan ini semuanya supaya akhirnya dapat memberikan manfaat kepada kita dan juga orang sekeliling kita. Itulah namanya ilmu yang berkat. Jadi secara awalnya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, kitab ini kitab yang asas, maknanya benda yang basic. Kita masuk tandas kaki kiri, baca doa, tutup kepala. Bila ambil wudu ada cara-caranya kan, maknanya ada pembacaan doa dan sebagainya. Jadi kalau benda yang orang kata benda simple-simple, benda yang minor-minor ni kita jaga, insya-Allah benda yang besar nanti akan datang. Maksudnya kita akan lebih faham perkara-perkara yang lebih besar lah. Macam kita masuk sekolah, takkanlah kita terus darjah 1 belajar ilmu fizik, takkanlah darjah 1 kita belajar ilmu orang kata A-Maths dan sebagainya. Tak. Kita belajar daripada awal kan. Dia build up pelan-pelan sampailah. Sebab tu kadang-kadang sekolah ada streaming kan. Ada streaming yang incline to academic, ada streaming yang incline to science, ada streaming yang incline to arts dan sebagainya. Sebab daripada situ, daripada waktu certain age, kita tahu inclination kita atau kecenderungan kita dekat mana. Jadi kecenderungan kita itu berdasarkan asas yang kita ada. Jadi waktu yang kita sedang melakukan asas ni, kita dah ada basic. Jadi insya-Allah in advance, later on in advanced stage, kita akan lebih faham perkara yang lebih lanjut disebabkan oleh asas kita yang mantap. Tapi masalahnya kalau kita terus pergi dekat perkara yang lanjut tanpa asas, di situlah yang timbulnya masalah. Sebab tu kadang-kadang kita heran, kenapa kita rasa macam susah kita nak faham benda ni. Sebab kenapa susah? Sebab mungkin kita terlepas asasnya, kita tertinggal asasnya. Jadi asasnya itu ialah amalan-amalan yang kita lakukan secara harian sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab ni lah, maksudnya adab-adab melaksanakan ketaatan kan. Maksudnya sembahyang 5 waktu jangan tinggal, puasa bulan Ramadan jangan tinggal. Kita nak
cuba sedaya upaya solat subuh dalam waktu gelap. Kata Imam Al-Ghazali kan, ada salah satu daripada bab adab-adab solat pada waktu subuh dalam waktu gelap lebih afdal daripada solat subuh dalam waktu yang terang. Maksudnya terang tu tak adalah terang benderang tu maknanya dah syuruk, tapi maksudnya dah second half of subuh kan. Jadi maknanya kita lihat diri kita, dekat mana kita sekarang. Adakah kita dalam keadaan ataupun dalam golongan orang-orang yang di awal waktu, di jamaah, dan orang-orang yang menjaga adab-adab keluar rumah, adab pergaulan dan sebagainya? Kalau ya, dan kita rasa insya-Allah kita okey, maka barulah lepas tu kita boleh cenderung ataupun kita boleh look forward untuk perkara-perkara yang mungkin lebih lanjut sedikit. Tapi dalam masa yang sama nak kena hati-hati dengan tipu daya syaitan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Maka cubalah engkau mengamalkannya. Jadi perkara-perkara ini ataupun benda yang basic ini cukup untuk engkau jadikan sebagai satu hidayah. Hidayah ni maknanya petunjuk lah. Jadi selain daripada kita doa minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena ada effort, kita nak kena ada usaha. Jadi kalau misalnya kita ada kawan-kawan atau ahli keluarga kita yang dia kata saya nak berubah lah, saya nak jadi baik lah, jadi jangan ajarkan dia benda yang susah-susah, ajarkan dia benda yang senang-senang ni, benda yang basic-basic. Jadi kalau asas tu insya-Allah kita lakukan dengan baik, istiqamah, dalam keadaan yang konsisten, insya-Allah akan ada berkatnya. Dan keberkatan amalan ini akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang konsisten, yang istiqamah. Amalan yang sedikit tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, amalan yang paling baik sekali adalah amalan yang walaupun sedikit tetapi dia istiqamah. Jadi kitab ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adab-adab melaksanakan ketaatan, yang kedua cara-cara meninggalkan maksiat. Imam Al-Ghazali ada pernah membincangkan tentang perkara-perkara yang ataupun cara-cara meninggalkan maksiat. Maksiat terbagi kepada maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Maknanya maksiat yang kita nampak, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat tubuh badan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama ada maksiat hati juga. Maksiat yang batin maknanya sifat hasad, sifat dengki, sifat takabur, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Ada sebenarnya dalam semua diri manusia. Maka bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan. Ini 3 bahagian yang dibagikan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka kitab ini dengan serba ringkas telah mengandungi semua adab-adab seorang hamba, baik dengan Allah Ta'ala maupun dengan makhluknya. Jadi penting, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Tak cukup kita baik dengan Allah saja, dengan manusia kita tak baik, tak jadi apa. Sama juga kalau kita baik dengan manusia tapi tak baik dengan Allah pun tak ada gunanya. Kita nak kena jaga kedua-dua hubungan ini dengan Allah dan juga dengan manusia. So ini untuk nak katakan kepada kita juga, kita tak boleh cakap yang ini hati masing-masing lah. Ini satu perkara yang apa orang kata, hati kita, apa orang kata, masalah hati lah, kira macam ni masalah aku, ni ibadat aku, amal ibadat aku, kau tak payah masuk campur. Tak ada, bukan macam gitulah. Jadi ini satu benda yang kita nak kena renungkan. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu dan engkau mendapati bahawa hatimu cenderung kepadanya dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahawa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dengan cahaya iman, dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Jadi kalau kita rasa kitab ini baik untuk kita, kita rasa kita senang dengan kitab ini, insya-Allah maknanya ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya kepada hati kita. Dalam masa yang sama kita try puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Kita baca sikit, kita faham sikit, kita amalkan. Kita baca sikit, amalkan lagi, dan juga kita fahamkan. Inilah yang sebaik-baiknya. Kan? Kita, orang kata, start small step. Jangan kita hiraukan ataupun jangan kita kisah pasal kita terlepas tentang subjek-subjek yang besar ataupun tentang perkara-perkara yang berat-berat. Apa? Kita fokus benda yang kecil-kecil dulu. Yang istiqamah kita amalkan. Yang kecil-kecil ni kita istiqamahkan. Amalan yang apa orang kata senang-senang ni kita amalkan.
insya-Allah nanti datangnya keberkatan. Dan kat situ maksudnya Allah SWT telah berikan cahaya. Sebab buku ni ringkas tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ketahuilah bahawasanya setelah bidayah ni maknanya permulaan. Ada nihayah, ada kesudahannya. Permulaan jalan hidayah ni ada kesudahannya. Dan di sana masih banyak lagi rahsia ilmu yang halus-halus serta yang dalam-dalam dan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu apa? Perkara-perkara yang pernah disebutkan dan banyak lagi disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin pun kitab karangan Imam Al-Ghazali, lebih advance daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita baca kitab Bidayatul Hidayah sebagai permulaan. Jadi dia kata ilmu mukasyafah ini adalah ilmu yang diperoleh oleh seseorang hamba setelah ia menghasilkan dan mengamalkan ilmu muamalah. Orang itu dia tak akan dapat ilmu kasyaf. Dia tidak akan dapat ilmu mukasyafah kalau dia tak amalkan muamalah. Maksudnya seperti yang kita katakan tadi, benda yang basic itu dia tak amalkan, tapi dia mengharapkan benda yang lebih tinggi, ilmu mukasyafah. Orang yang dapat ilmu mukasyafah biasanya orang yang muamalahnya tu on point. Muamalah on point tu maksudnya apa tadi ya? Yang asas-asas tu muamalah. Muamalah ni maknanya kita muamalah dengan Allah SWT, yang rukun Islam yang 5 tu. Kemudian muamalah dengan manusia secara konsisten dengan keadaan yang baik. Jadi ilmu muamalah ialah ilmu yang dicari dan diusaha. Ia bisa dicapai oleh sesiapa saja. Semua orang boleh buat ilmu muamalah. Dan semua orang mesti nak kena buat ilmu muamalah, maknanya yang solat dan sebagainya. Tetapi ilmu mukasyafah ialah kesudahan, ialah hasil daripada ilmu muamalah ini, iaitu setelah seseorang beramal dengan ilmunya, ia akan mendapatkan nur ataupun cahaya yang dicampakkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hatinya, dan sehingga ia merasakan lemak manis ibadah dan lemak manis dalam imannya. Ini perasaan dan juga hati masing-masing. Ada orang dia senang dengan solat subuh jamaah dekat masjid. Dia rasa kalau tak begitu rasa macam kosong. Kalau tak begitu dia rasa macam berdosa. Kan? Itu maknanya tanda yang Allah SWT berikan kemanisan iman, kemanisan amalan. Ada pula orang rasa apa? Susah, rimas nak buat amal. Itu sebagai permulaan, jangan dikhawatirkan. Itu memang benda yang biasa. Tapi apa yang kita harus lakukan ialah kita nak kena overcome. Kita buat sampai kita rasa manis. Maknanya kita secara mula-mula, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita nak kena train nafsu kita, kita nak kena train diri kita sampai kita rasa kemanisan iman tersebut. Jadi kita buat, orang Melayu kata apa? Alah, bisa tegal biasa, kan? Jadi maknanya kalau kita dah biasa lakukan, contohnya kita cubalah, ini pun kita boleh cuba puasa Isnin Khamis. Ini sekarang dah nak masuk orang kata apa, bulan yang baik, iaitu bulan Zulhijjah. Jadi banyak amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Kita try as best as possible untuk nak tingkatkan sikit amalan kita, dengan harapan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah buat masa sekarang ini sekadar ini saja, sampai sini dahulu. Insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan sambung lagi, iaitu bab tentang penutup ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kali ini kita sama-sama dapat meraih manfaat daripadanya, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.